kita akan cerita tentang GCA, Gold Convert Account. Ya, macam mana kita nak selamatkan duit kita daripada hangus. Kerja dah berpuluh tahun, kerja dapat duit, kerja kita bayar hutang. Lepas tu tak boleh simpan kan. Jadi macam mana? Ini sebenarnya bila kita cerita, pada siapa pun orang tak akan menolak. Orang bisnes lagi lah kadang-kadang overhead cost dia satu bulan 100,000, 200,000. Kalau contohnya kontraktor besar kan, kadang-kadang dekat setengah juta. So hilang macam tu je. Kalau mereka tahu pasal GCA ni, sebenarnya orang kaya bertambah kaya. Tapi jangan risau, orang biasa-biasa pun boleh jadi kaya, insya-Allah. Okay? So apa dia konsep GCA ni adalah, Datuk Lim, dia punya konsep nak suruh orang belanja. Kadang kita ada duit. Contoh, ramailah orang tua kita dengar kan, dia bukan tak ada duit. Dia ada duit. Tapi dia takut nak belanja. Dia kata tunggu hari tua. Sedangkan dia dah tua. Tapi dia tak belanja lagi. Sebab apa? Duit ni dia macam berantu kan. Ada duit takut nak belanja, takut miskin. Jadi duit tu sebenarnya kita kena belanja lah. Tapi di sini dengan quantum metal, lagi banyak kita belanja, sebenarnya tak sangka emas kita lagi banyak. Lepas 4-5 tahun, insya-Allah kita boleh kaya dengan emas yang kita simpan, gunakan duit hangus kita tadi. So kita kena tukar lifestyle kita kena tukar persepsi kita sama sekali. Apa-apa sahaja yang kita nak belanja, belanjalah. Tapi GCA kan dulu. Kalau di Indonesia kan, katanya, nak beli teh tarik, nak beli rokok pun dia orang GCA kan. Sebab dekat sana, kalau kita kat Malaysia boleh buat serendah RM150, dekat sana dia boleh buat nilai duit kita RM50, dah boleh buat GCA. Jadi maksudnya macam saya pun, setiap kali saya nak belanja, saya GCA kan. Setiap kali saya nak pakai duit, saya GCA kan. Contoh, kita nak belanja renovate rumah, 100-200 ribu. Hilang macam tu je duit. Lebih baik kita beli GCA, ada emasnya berapa gram, kadang-kadang kalau 200 ribu tu mungkin boleh dapat kat setengah kilo kan. Kita dapat emas, itu emas kita. Lepas tu duit tu habis, renovate rumah dapat, emas pun kita dapat. Emas ni saya cakap kan 1 tahun kenaikan dia tinggi. Ya, 10% dia punya keyword dia, 10% kenaikan daripada 15% kita simpan tu sekali ganda. Itu corakan yang saya rasa yang saya dapatkan lah ya. So anda boleh tengok sini. Alright. So tukar belanjaan hangus yang paling best. Katalah anda dah belanja banyak ni, belanja banyak emas anda dalam sistem dah berkilo-kilo kan? Dah berkilo-kilo. Apa-apa jadi pada anda dah tak risau dah. Sebab apa? Emas kita tadi, akaun kita tadi boleh diwarisi. Anak kita boleh take over akaun tadi. Kan? Jadi ini baru betul mewarisi kekayaan. Ini baru betul. So ini cara dia. Kenapa kita tak buat sesuatu yang beri manfaat kepada anak kita, cucu kita. Kan? Alright. So sekali lagi saya ulang fasiliti GCA ni. Okay. Anda faham dah ya? Saya rasa anda faham. Kalau dah faham pun tak apalah, saya cerita lagi. Ya. Katakan kita ada duit 5,000 yang kita nak belanjakan. Ya. Mungkin 5,000 ni kita nak pergi holiday dalam negara lah. Ya. Contoh. So kita GCA kan dia dapat 20 gram kalau harga RM250. Secara detail ni nanti saya ajar sebentar nanti. Okay. Lepas tu kita terus convert. Kita dapat 4250. 4250 kita belanjakan, kemudian fees setahun adalah 148.75. Kalau katalah kita dah buat GCA setahun, kita tengok harga emas boleh untung lagi, kita tak nak ambil lagi. Kita biar 2 tahun, 3 tahun. Perlu tak kita bayar tahun-tahun tu? 148,000 tu. Tak perlu. Sebab bila harga emas naik nanti, bila kita terminate, dia akan tolak berapa total fees yang kita kena bayar, berapa total pembiayaan. Pembiayaan dia pula, bestnya, kalau kita pergi pajak kan, duit yang kita kena bayar tu, emas naik lagi banyak kena bayar. Betul tak? Di sini tak. Walaupun anda beli harga 250, katalah harga emas naik 500 pun, anda tetap kena bayar 4250. Dia tak berubah. Okey? Jadi itu yang bagusnya. Kemudian dia tak tetapkan setahun kena terminate, 2 tahun tak apa. Sebab ini kita anggap long term. Sebab ada calculation, saya tengok ada setengah orang buat calculation, dia kata beli kereta Beza RM800 sebulan bayar, selepas 9 tahun habis. Profit daripada simpanan 9 tahun tu insya-Allah boleh beli Alphard cash. Tahu betul ke tak? Cuba anda buat calculation sendiri. Ya. Calculation ni kita boleh anggarkanlah ya berapa keuntungan kita. Okey?
Okay, apa yang kita boleh belanjakan? Banyak. Tadi saya dah sebut ni semua. Okay, macam mana kita nak buat GCA? Kat sini yang saya nak cerita, ada dua cara. Ada dua cara. Yang ini pun ramai orang keliru. Saya akan cerita cara pertama dan saya akan continue dengan cara kedua, ya. Cara pertama, kalau kita nak melalui PFX. PFX maknanya kita tadi 5,000 tadi kita nak beli emas, kemudian kita nak ambil 85%. Maknanya kita nak ambil balik duit 1-3 hari masuk bank. Kalau debit card siap, serta-merta lah boleh dapat. InsyaAllah lah, saya pun tak sabar nak tunggu debit card ni nak siap. Gila. Ya? Okay, Malaysia akan dapat dulu. Alright? So, apa kita buat? Kita pergi dekat homepage kita pergi dekat QMCell macam biasa, macam kita nak beli emas GSA. Cara pertama ni kena beli GSA dululah sebab kita kena beli emas dulu. Okay? Kita beli emas, kemudian kita letaklah berapa jumlah kita nak beli. Contohnya kita nak beli minimum RM150. Kita nak buat GCA, kita kena tick kotak ni. Kalau kita tak tick kotak ni, dia akan pergi GSA lah, maknanya kita tak convert. Faham tak? Jadi method pilihan, pilih PFX lah sebab kita nak bayar melalui bank. Kan? Online. So, pilih PFX. Ada setengah orang dia pergi pilih Better Pay. Better Pay itu Indonesia, jangan. Satu lagi anda boleh buat pilihan kalau anda ada JSA dalam akaun, yang itu saya akan cerita nanti. Yang ni kalau kita nak bayar melalui bank. Okay? Beli 150, kita pilih PFX, kita pilih convert. Kalau kita nak convertkan, besok kita kena pilih bank. Kan bila kita daftar, kita kena setting bank account. Pilih bank account kita tu dan kita confirm, terus akan masuk dalam akaun kita berapa? 85% daripada 150 ni, maknanya 127.50. Kan tadi kita dah buat simulation. Jadi 85%, siapa ada kalkulator cuba kira. 150 kali 85%. 127.50 tu akan masuk dalam bank account kita dalam masa 1 hingga 3 hari. Kalau payment lambat masuk bank tu semua bukan problem QM, ya. Itu problem bank. Kita pakai bank muamalat, dia bila terlalu banyak withdrawal, dia queue dia panjang. Itu sebenarnya Datuk sedang dalam usaha untuk beri solusi kepada kita, tu yang datang idea debit card tu. Okay, insyaAllah lah, semoga cepat dapat lah, ya. Alright, so yang ni cara pertama, saya rasa orang tahu. Pertama kita beli JSA, kemudian tick convert to gold ni. Kalau kita tak tick, maknanya dia akan masuk 150 dalam JSA kita lah. Ini cara yang pertama. Okay, jadi cara yang kedua, kita nak buat GCA. Cara yang kedua, kita bukan nak pakai duit daripada bank, tapi kita ada di simpanan. Contohnya dalam akaun ni ada simpanan RM490. Nilai emas dia 1.74 gram, nilai dia 490. Kita nak pakai RM100 contohnya. Kita nak pakai RM100 daripada 450. Dia macam akaun bank lah. Dalam bank ada 450, kita nak ambil 100, kita tekan 100, betul? Tapi dari sini sebenarnya kita akan dapat withdraw 91%. Sebab apa? Beza. Yang tadi kalau anda tengok 85%. Betul tak? 85% daripada 150. Kan? Kalau kita beli terus 85%. Ini dah 85% ni dia dah tolak 7%. Kan GSA ada 7%. Betul? Dia dah tolak. Total kita dapat bersih 85% daripada jumlah yang kita beli. Cara pertama. Kalau cara kedua, masa kita beli JSA ni kan kita dah kena tolak 7%. Betul? Kita dah kena tolak dah 7%. Jadi sebab itu bila kita buat GC, kita kena pergi sini, ya, request GC. Bukan beli JSA lah, kita kena request GC. Dia akan request daripada amount JSA yang kita ada ni. Okay? Sebanyak 91%. Faham? Ya, sebab dia dah tolak 7% masa kita beli JSA awal-awal tu. Tapi sebenarnya, ya, kalau anda ada RM150, anda buat cara pertama tadi dapat balik 127.5. Cuba kita kira kalau kita buat cara kedua. Maksudnya dengan RM150 kita beli JSA dulu. Berapa kita dapat? Ya. Kena tolak 7%, ya. Maknanya 100, siapa ada kalkulator ikut saya buat sekali. RM150 yang kita beli, tolak 7%, maknanya yang masuk dalam JSA kita bukan 150, 139.5. Betul tak? Dah tolak 7%. Ya? Sekejap saya buka chat box. Kalau anda tulis apa-apa saya nampak lah, ya. Okay.
Faham tak? Cara kedua ni, kita ada RM150, kita beli JSA, kita dapat 139.5 yang masuk dalam akaun JSA. Kemudian baru kita convert, baru kita request GC. Bila kita request GC, dia akan bagi 139.5 kali 91%. Kali 91%. Berapa anda dapat? Siapa ada jawapan? Saya nak tengok ada seorang type jawapan kat sini. Faham tak saya cakap apa? 150 tolak 7% dulu. Tolak 7%, maknanya kita dapat berapa tadi? 139.5. Betul? 139.5 bila kita request GC berapa kita dapat? Ya, betul. Tepat sekali. 126. Siapa yang bagi jawapan ni? Lia. 126.945 betul. Beza banyak tak? Tadi kita kira 127.5 cara pertama. Cara kedua dapat 1.6.9. Lebih kurang sama. So cara mana yang dapat banyak? Cara pertama ke cara kedua? Cara pertama. Ya, cara kedua ni kalau kita nak request daripada simpanan kita, lebih kuranglah beza sen-sen je kan? Okey, faham. Itu yang pertama anda kena faham. Alhamdulillah dah faham yang tu. Next one. Okey, contoh tadi kita ada tadi daripada akaun ni kita ada 490, kita nak request. Bila kita request, kita boleh letaklah berapa, tak semestinya kalau 490 contohnya 490 kali 91%, dia akan boleh bawa keluar 445. Tapi kita tak naklah bawa keluar semua, kita nak pakai 100 je. So kita ambil sahaja 100. Tulis saja 100 dekat sini. Kemudian tick bank account, jangan lupa tick kotak kecil ni dan confirm. Dan confirm. Terus 100 ni akan masuk dalam akaun kita. Ni record dia lah. Down payment value. Down payment value ni maknanya jumlah yang 100%. Ya, jumlah 100% tadi. Kemudian yang kita convert ni maknanya yang kita ambil. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni fees dia. Okay. Okay. Ini harga emas hari ni, ini jumlah gramnya. Itulah dia punya data. Kalau anda ada handphone, anda nak tengok sekarang ni pun boleh. Okay. So kalau GAE, kita boleh tengok dekat GAE list. Kalau GCA, kat mana kita nak tengok dia punya senarai transaksi tadi. Kita boleh tengok dekat holding inventory. Holding inventory ni klik dekat view. Klik dekat view ni, kita akan dapat senarai. Tengok dekat sini. Kat laptop dia buka penuh lah ya. Kalau anda guna handphone, tolong buka desktop view ataupun pandangan laptop. Dia akan bagi full juga. Ada setengah handphone, dia boleh melintangkan, dia terus nampak semua. Ya. Okey. Contoh dekat sini nampak macam dah profit yang mana? Yang ni macam dah profit kan? Oh ni bukan, saya tak screenshot yang satu lagi. Okey, anda boleh nampak lah yang mana ya. Yang mana yang dah profit. Anda tengok. Okey, contoh sekarang ni. Sekarang ni saya nak buat matematik lah. Ya, saya nak buat matematik. Saya tulis dekat chat box. Boleh kot lah. Sebab kalau saya nak pakai iPad saya nanti ada dua screen tak. So, anda yang tulis. Saya check sahaja. Okey. Katakan ya, ini situasinya ya. Selepas 3 tahun, kan kita buat tadi dalam slide kita. Masa kita beli harga emas RM250, kita beli 5,000. Ya, dapat 20 gram. Okey, dapat 20 gram. Kemudian kita ambil balik 4,250 pembiayaan. Yang kita simpan 750. Katalah 3 tahun. Harga emas naik 30%. Ya, jadi 325. Kita nak terminate akaun ni. Yang dekat sini kita tak ada kiraan yang penuh untuk management fee. Cuba anda kira. Ya, cuba anda kira. Kalau tolak management fee berapa? Okey. Bila kita terminate akaun ni, dia kira macam gini. Ya. Dia kira, sekejap. Saya lihat. Okey, dia kira
berapa gram anda ada? 20 gram. Jadi anda kalikan 20 gram kali dengan 325. Okey. 20 gram kali dengan 325 dapat berapa? 20 kali 325. Dapat 6,500, betul tak? Okey, kita dah ada jawapan kat sini, 6,500. Macam mana pula dengan management fee dia? Ni 3 tahun kan? 3 tahun. 1 tahun adalah 3.5%. Management fee kira daripada mana? Management fee kira daripada yang kita ambil. Dia tak berubah. Ya, dia tak berubah. 4250 walaupun berapa tahun. So, kita ambil 4.25 kali dengan 4250 kali dengan 3 tahun. Okey, kali dengan 3 tahun kan? Kali dengan 3.5%. Siapa dapat jawapan dulu? Saya nak tahu. Wow, Lia juga. Lia ni cikgu matematik ke? Ni mesti cikgu maths atau cikgu maths ni. Betul tak Lia? Okey, 446.25. Okey, itu apa dia? Itu management fee. Sekarang untuk bersih. Oh, nurse. Oh, pandai nurse ni matematik . Okey, cuba kita kira berapa untung bersih. Untung kasar tadi kita dapat 20 kali 325 dapat 6,500 kan? Kemudian kita tolak dengan kita punya pembiayaan 4250 dapat 2250 untung bersih dia, tolak dengan management fee berapa? Ya, tepat lagi. Lia juga yang cepat. Ke orang lain tak pakai kalkulator ni? Jadi untung bersih untuk satu transaksi ni adalah RM1,803.75. Betul? Betul? Okey, itu kita punya profit. Cuba kita kira pula soalan yang kedua. Cuba kita kira pula kalau kita nak terminate semua sekali, maknanya bulan 1 sampai bulan 12, 3 tahun ni, maknanya ada 36 transaksi. Kalau 36 transaksi maksudnya kat sini kita punya jumlah emas 720 gram. Harga emas semasa 325, kita kalikan. Ya, 720 kali 325, kita dapat 234,000. Tolak dengan pembiayaan 153,000. Dapat 81,000. Ini untung bersih ke? Belum. Sebab kita belum tolak fees. Kalau tolak fees berapa? Siapa boleh bagi saya jawapan? Okey, mula-mula saya nak tanya. Okey, kesian pakcik ni. Okey, saya bagi formula ya. Nak kira untung bersih adalah nilai emas semasa. Nilai emas semasa tu kita punya gram. Kita punya gram 720 gram kali dengan harga emas semasa 325. Kita dapat tadi jawapan dia dekat sini. Berapa? RM 234,000. Betul tak? Okey. Kemudian 234,000 ni, 234,000 ni saya dah bagi jawapan dah pun kan kat tepi ni. Nampak tak? 720 kali 325 dapat 234,000. Tolak pembiayaan dapat 153,000. Ya? 234,000 tolak 153,000 dapat 81,000. Tapi ini belum untung bersih. Nak tahu untung bersih kita kena tolak management fee. Management fee dikira daripada mana? Dikira daripada yang kita ambil. Berapa management fee? Itu soalan saya. Maknanya 153,000 kali apa? Siapa boleh bagi jawapan yang betul? Tak ada jawapan lagi. Cuba kali. Betul tu Faris. Apa jawapan dia? Saya nak jawapan. 153,000 kali, tak payah kali 3. Tak payah kali 3 sebab 153 ni dah total dah. Dah 3 tahun.
Kalau kita ambil 51,000 kali 3 lah. Ni dah kali 3 dah. 153. Jadi 153,000 dah kali 3 dah ya. Management fee adalah 153 ni dah untuk 3 tahun kali dengan 3.5% saja. Berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Saya nak management fee. Berapa management fee untuk 3 tahun ni? Berapa? 5,355. Jadi 3 tahun fees dia 5,355. Sekarang salah Lia, jawapan dia Zu Isma betul. Management fee adalah 153,000 kali 3.5% sebab dia dah untuk 3 tahun. Dah jumlah untuk 3 tahun dah. Faham? Kalau kita nak kira secara runcit lah, secara satu-satu, kita kira macam ni lah. Satu transaction kan 4,250 kali 36 bulan. Betul tak? Kali 36 bulan, kali dengan 3 tahun, kali dengan 3.5%. Sama tak jawapan dia? 4,250 kali 36 kali 3 kali 3.5%. Oh, sorry, 42 4260 kali 3 kali 3.5% kali 36 kali. Jadi sama juga dengan 51,000 kali 3 kali 3.5%. Faham? Dapat dah? Dapat 5,355. Okey, management fee-nya adalah 5,355. Jadi soalan saya sekarang, berapa untung bersih? Jadi 81,000 tolaklah dengan 5,355. Okey, 81,000 tolak dengan 5,355. Betul. Siapa bagi jawapan tadi? Saya nampak dah. Nurliana. Tahniah Nurliana. Okey. Jawapan pertama yang betul. Okey, tahniah Zu Isma, tahniah Habil. Habil salah tu Habil. Habil betul. Yang salah Pian. Pian tak betul tu Pian. Okey, jadi jawapan dia 75,645. Itulah untung bersihnya. Okey, faham? Okey, sekarang saya nak bagi soalan ni yang sama juga, tapi saya nak bagi katalah 3 tahun ni emas naik 60%. Siapa yang betul ni, saya nak bagi dia hadiah. Okey, emas naik 60%. Ni soalan lah sebelum kita berakhir. Ya? Dah habis waktu dah pun. Emas naik 60%. Jadi kalau naik 60% macam mana? Harga beli 250. 250 tambah 60%, maknanya harga baru adalah RM400. Tolong bagi tahu saya jawapan berapa untung bersih sekiranya 3 tahun harga naik daripada 250 kepada RM400. Kalau dia terminate semua sekali, berapa untung bersih dia? Siapa boleh jawab jawapan dulu, saya bagi hadiah. Okey. 1 minit dari sekarang. Soalan Muiz ya, management fee boleh ditangguh berapa lama pun, ada kontrak ke? Okey, management fee ni kita tak payah risau sebab contohnya kita dah simpan 10 tahun, kita tak pernah bayar management fee, jangan risau. Lepas kita terminate, dia akan tolak. Dia akan tolak. Dia akan tolak pembiayaan, dia akan tolak. Macam dalam kes ni, pembiayaan kita 153,000 dia tolak dan dia tolak juga management fee, untung tu kita ambil. Ada jawapan tak?
Okey, dah campur ke dengan 27K tu? 27K tu deposit untuk kita dapatkan pembiayaan kan? Macam kita beli rumah, deposit 27,000, rumah harga 234,000 kita jual. Ada masuk dalam tu kan? Tolak pembiayaan lah 153,000. Macam tu sama juga. Okey? Alamak, alamak, alamak. Saya dah dapat jawapan yang tepat. Tahniah Lia. Okey, Lia nanti kontak saya. Siapa nama Lia sebenar ni? Apa nombor telefon? Cuba tulis kat sini nanti saya message. 129,645. Ya, tepat sekali. Okey, macam mana caranya? You all tahu tak? Oh, Nur Zaleha. Nur Zaleha 016-9042-648. Saya akan transfer GSA RM50 ya, insyaAllah. Okey. Okey, macam mana cara kiraan dia? Selepas 3 tahun, berapa emas yang kita ada? Cuba semua orang buat Berapa gram emas kita ada? 720 gram. Okey. Berapa kenaikan harga emas dalam masa 3 tahun tu? Saya cakap tadi 60%. Kalau 60%, berapa harga emasnya? Berapa? Macam mana kita nak kira? 250 campur 60%. Berapa? RM400. Jadi RM400 kali dengan 720 dapat berapa? RM400 harga terbaru kali dengan 720 gram dapat berapa? RM288,000. Pandai. Okey, itu harga nilai emas yang masa termination. Kita kena tolak apa? Tolak dengan pembiayaan. Pembiayaan berapa? Jadi 288 tolak dengan 153,000. Betul tak? Berapa dapat? RM135,000. Pandai. Okey. RM135,000 ni kita tolak management fee. Tadi kita dah kira kan management fee? Untuk 3 tahun, 153 darab 3.5%. Berapa? Management fee dia 5,355. Okey, jadi 135,000 tolak 5,355. Berapa? 129,645. Itulah profit kita. Nampak tak? Kalau harga naik 30%, kita profit tadi 70 berapa tadi? 69,000 lebih kan? Tapi kalau harga emas naik 60% dalam masa 3 tahun, kita boleh profit 129,645. Berapa simpanan kita? 27,000 sahaja. Nampak tak? Profit selepas tolak pembiayaan dan fees dapat 126,645. Nampak tak? Sebab tu kita kata dia untuk jangka panjang. Tak semestinya jangka panjang. Anda kalau jangka panjang tu emas naik lagi banyak. Contohnya 3 tahun anda target 60%. 3 tahun baru 60%, anda terminate lah lepas 3 tahun. Tapi katalah tiba-tiba 1 tahun pun dah naik 60%. Boleh terminate tak? Boleh. Ikut anda, suka hati anda. Kita kata jangka panjang sebab kita nak lebih banyak kenaikan harga emas. Sebenarnya 60% tu 6 kali ganda daripada saving ya. Kita tengok 270 saving dia setahun 9,000. 9,000 kali 6. Nampak anggaran dia saving kita 27,000 kan 3 tahun. Kalau harga emas naik 10% kali 1, kalau 60% kali 6. 27,000 dapat 162,000 lebih kurang anggaran kat situ lah. Lepas kita congak-congak lepas tolak itu ini kita dapat 129,645. Faham? Faham? Okey. Saya rasa cukup sampai situ. Kalau kita nak belajar banyak lagi GCA ni. Saya rasa sampai hari ni anda belajar sesuatu tak? Kalau ya, cakap ya.
Alhamdulillah, kita akan tamatkan di sini. Alhamdulillah. So lepas ni boleh cerita dah dekat orang, boleh cerita dekat klien, boleh cerita dekat kawan-kawan macam mana nak selamatkan perniagaan, macam mana nak selamatkan perbelanjaan rumah, kan? Dengan GCA. Okay? Alhamdulillah. So saya harap membantu. Kalau siapa yang tak sempat dengar, malam ni kita akan post di dalam YouTube kita. Itu ada Facebook dengan YouTube kita. Tolong like dan share. Dekat situ anda boleh dapat banyak information ya. Dekat YouTube, dekat Facebook kita dah upload banyak information dekat situ. Tolong like and share. Kita bergerak bersama-sama. Gunakan platform Zoom ini untuk kembangkan perniagaan anda, untuk memperkenalkan Quantum Mentor kepada kawan-kawan anda. Mungkin anda tak pandai nak cerita, ajak dia datang Zoom. Okay? Dari sini, dari rumah saja anda buat bisnes berjuta-juta ringgit. Faham? Alright. Puan Lia, insya-Allah saya akan kabulkan janji saya. Ya. So, tahniah. Dan kita jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap ataupun ada kekurangan, saya minta maaf. Saya harap ini memberi manfaat kepada semua. Sekian sahaja daripada saya, Hasmi binti Hashim, daripada Billionaire Warriors. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat berpuasa. Bye. Sama-sama.